Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami, Puan Fatimi Farhana binti Rosli. Kami dari Seksyen 16 akan membentangkan tentang projek khidmat masyarakat kami. Sebelum kami memulakan perkongsian dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami dan berserta jawatan. Ahli kumpulan kami yang pertama adalah Irfan selaku pengerusi. Seterusnya saya sendiri Amira, naib pengerusi. Najwa selaku setiausaha. Haziq selaku bendahari, Lazatul Alia selaku AJK Makanan, Alis dan Nisa selaku AJK Peralatan, Amira selaku AJK CSR, dan akhir sekali Batisha selaku jurugambar. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan dengan topik pertama iaitu pengenalan. Untuk tugasan khidmat masyarakat ini, kami bersetuju untuk menjalankan tugasan ini di dua tempat yang berlainan, iaitu di Masjid Tersenang Bangi dan Pantai Bagalang Selangor. Sebab-sebab kami memilih Masjid Tersenang dan Pantai Bagalang untuk menjalankan tugasan ini kerana kawasan ini berdekatan dengan semua ahli kumpulan kami. Tambahan pula, memudahkan kami untuk berkumpul dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ahli yang terlibat adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 9 orang, 2 orang AJK Masjid dan seorang Nazir Masjid. Bagi meneruskan pembentangan dengan lebih lanjut, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Batisha. Okay. Terima kasih Nur Amira Syafiqah untuk pengenalan. So antara objektif yang kami dapat ketika menjalankan program khidmat masyarakat adalah yang pertama, kita dapat menyemai perasaan berterima rasa dan keprihatinan terhadap komuniti di persekitaran. Selain itu, ia juga dapat mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan amalan nilai civic dalam yang diterapkan dalam setiap individu, dan ia juga dapat membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain. Dan seterusnya ialah ia juga dapat memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Ia juga dapat menjadikan warga negara yang patriotik, prihatin dan juga bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Yang keempat adalah ia juga dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan amalan sentiasa ringan tulang untuk bagi orang yang memerlukan bantuan. Dapat juga membantu pelajar mendekati dengan masyarakat luar dan berkongsi pengalaman cerita antara satu sama lain. Dan akhir sekali ialah setiap pelajar akan mendapat pelbagai pengalaman dan cabaran ketika melakukan aktiviti khidmat masyarakat ini. Terusnya saya serahkan kepada Nur Amira. Okey, terima kasih Nik Batisha. Jadi saya akan mulakan dengan aktiviti yang dilakukan sebelum program. Pada 26 April 2022, kami telah melakukan perbincangan melalui aplikasi WhatsApp mengenai tempat untuk menjalankan program khidmat masyarakat. Cadangan pertama adalah untuk membersihkan masjid dan telah dipersetujui oleh semua ahli kumpulan. Hal ini kerana kami memikirkan tentang tempoh masa yang kami ada untuk membuat persiapan bagi program tersebut. Pada 10 Mei 2022, kami telah mengadakan perbincangan melalui platform Google Meet untuk membincangkan jawatan dan tempat bagi program tersebut. Kami bersetuju untuk membuat gotong royong di Masjid Tersenang. Namun begitu, untuk mencukupkan tempoh 8 jam, kami telah menambah lagi satu aktiviti iaitu membersihkan Pantai Bagalang. Pengerusi iaitu Muhammad Irfan Hafiz telah mencadangkan pada tarikh 28 Mei 2022, kami akan membersihkan Masjid Tersenang serta pada 29 Mei 2022, kami akan adakan aktiviti gotong royong membersihkan Pantai Bagalang. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Amira Syafiqah. Terima kasih Nur Amira. Selepas itu, wakil dari kumpulan kami iaitu Nur Amira telah berhubung dengan pihak masjid untuk mendapatkan kebenaran menjalankan aktiviti khidmat masyarakat. Kemudian kami diarahkan untuk menghantar surat rasmi kepada pihak masjid. Ahli kumpulan kami, Siti Nur Najwa selaku setiausaha telah membuat surat dan hantar kepada email yang diberikan. Berikut kami lampirkan surat permohonan bagi menjalankan aktiviti. Pada 17 Mei 2022, Muhammad Irfan Hafiz, ketua kami, telah berjumpa dengan kerani masjid bagi membincangkan aktiviti yang boleh kami lakukan di masjid serta bertanya tentang alatan yang sudah sedia ada di masjid. Pihak masjid memaklumkan bahawa penyapu dan peralatan yang lain sudah disediakan di masjid, jadi mereka hanya memaklumkan kepada kami supaya membawa surat khabar, kain buruk dan baju saja. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Amira. Baiklah, seterusnya pada 24 Mei 2022, perbincangan kami yang kedua berlangsung pada jam 9 malam. Antara perbincangannya adalah atur cara aktiviti khidmat masyarakat, peralatan yang harus dibawa, pengangkutan dan kutipan duit. Bagi pembelian peralatan, tugas ini telah diberikan kepada Nur Ali Semilia dan Nisa Natasha iaitu AJK Peralatan untuk membeli
barang tersebut. Seterusnya, bagi pengangkutan pula diberikan kepada pelajar yang sudah mempunyai lesen kereta dan kenderaan yang boleh dibawa. Antaranya ialah Nik Batrisya dan Muhammad Irfan Hafiz. Kutipan duit pula telah dikutip oleh bendahari iaitu Muhammad Haziq sebanyak RM30 seorang bagi menampung pos minyak, makanan dan peralatan. Jadi itu sahaja bagi aktiviti sebelum. Saya akan serahkan kepada Nur Ali Semilia untuk meneruskan dengan aktiviti semasa program khidmat masyarakat. Okey, terima kasih kepada Nur Amirah. Seterusnya saya akan menceritakan aktiviti semasa yang kami jalankan di Masjid Teras Jenang. Kami perlu berada di masjid pada jam 8.30 pagi. Setibanya kami di sana, kami hendaklah berjumpa dengan siap masjid di mana beliau memberikan taklimat ringkas kepada kami serta membahagikan tugas yang perlu kami lakukan agar aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan sempurna. Antara tugas yang diberikan seperti melakukan aktiviti pembersihan, seperti membersihkan cermin, pagar, kipas dan lampu serta menyusun kedudukan Al-Quran. Seramai 9 orang yang terlibat dalam aktiviti gotong royong ini. Seterusnya. Tepat pada pukul 9.30 pagi, aktiviti gotong royong ini dimulakan. Antara aktiviti yang dilakukan ialah melakukan aktiviti pembersihan cermin dan pagar. Selain itu, aktiviti yang dijalankan di dalam ruang solat masjid ialah melakukan aktiviti pembersihan kipas dan lampu. Seterusnya, membersihkan semua tempat termasuk kawasan mimbar, meja tasbih serta menyusun kedudukan Al-Quran yang telah disediakan oleh pengurusan masjid dan sebagainya. Seterusnya. Pada keesokan hari, kami tiba di lokasi pembersihan kami yang kedua, iaitu melakukan aktiviti pembersihan pantai di pantai Bangalalang pada jam 8.30 pagi. Pertama sekali, kami dikendaki berkumpul serta mendengar taklimat ringkas daripada Ketua Ahli Kumpulan kami, iaitu Muhammad Irfan Hafiz, mengenai aktiviti yang hendak dijalankan dan kami dibahagikan beberapa kumpulan agar aktiviti ini dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Irfan Hafiz. Terima kasih Ali Semilia. Pada tepat pukul 9 pagi, aktiviti gotong royong ini dimulakan. Antara aktiviti yang dilakukan ialah mengutip sampah di sepanjang pesisiran pantai. Semua ahli memberi kerjasama dalam aktiviti gotong royong membersihkan pantai Bangalalang. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nik Batrisya. Terima kasih Irfan Hafiz. Okey, pada Pantai Bangalalang, semasa menjalankan aktiviti pembersihan pantai ini, kami dapati pelbagai sampah sarap yang dapat dijumpai seperti botol plastik, bekas makanan lampir bayi dan juga polistiren, serta pembungkus makanan, penyedut minuman dan banyak lagi. Seterusnya saya serahkan kepada Irfan Hafiz. Terima kasih. Untuk aktiviti selepas kami pulang dari Pantai Bangalalang, kami telah bergerak ke sebuah restoran berdekatan dengan kawasan pantai bagi makan tengah hari bersama-sama. Selesai makan, kami telah memberikan tugas kepada setiap ahli kumpulan bagi menyelesaikan laporan bagi program ini. Bagi kami, program seperti ini dapat mendekatkan kami dengan masyarakat sekeliling. Hal ini kerana kita dapat lihat pada masa kini, pelibatan anak muda dalam membersihkan masjid dan pantai semakin berkurangan. Dengan melakukan aktiviti pembersihan di masjid, para jemaah akan berasa lebih selesa untuk melakukan ibadah. Manakala bagi aktiviti membersihkan pantai, kita bukan sahaja dapat memberi keselesaan kepada pengunjung yang datang, malah kita juga dapat mengelakkan daripada pantai terus tercemar dengan sampah sarap daripada individu yang tidak bertanggungjawab. Bagi sesetengah individu, mungkin aktiviti ini tidaklah besar seperti yang dibayangkan. Tetapi bagi kami yang merupakan pelajar universiti, aktiviti ini sangat memberi kesan yang mendalam kepada kami kerana kami dapat membantu orang lain untuk masa persekitaran yang lebih selesa. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nak Dato' Adia. Okey, seterusnya untuk masalah, halangan dan cabaran yang dihadapi. Setelah menjalankan program selama 2 hari di lokasi yang berbeza, terdapat beberapa masalah yang dapat disimpulkan. Di lokasi pertama iaitu Masjid Teras Jenang, masalah utama yang timbul ialah masalah program membersihkan masjid kami terganggu kerana ada majlis lain seperti majlis akad nikah berlangsung pada masa yang sama. Hal ini menyebabkan beberapa aktiviti pembersihan seperti mencuci dan menyapu lantai sekeliling masjid dihadkan dan tidak dapat dijalankan. Seterusnya, masalah yang dihadapi semasa program ialah masalah kekurangan alatan seperti surat khabar yang digunakan untuk mengelak cermin dan tingkap sekitar masjid, serta kain buruk yang digunakan untuk mengelak habuk pada gerib pagar dan mengelap lampu di dalam masjid. Pada hari kedua program iaitu program membersihkan Pantai Bangalalang, antara perkara yang menghalang program daripada berjalan lancar ialah semasa program dijalankan, segelintir masyarakat masih membuang sampah
merata-rata walaupun tempat pembuangan sampah disediakan. Seterusnya, penyelesaian. Sehubungan dengan itu, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cara berkomunikasi bersama AJK masjid dengan lebih efektif untuk mengetahui aktiviti yang dianjurkan di masjid sebelum menjalankan program. Selain itu, masalah ini dapat ditangani jika AJK peralatan menyediakan peralatan selebihan sekiranya berlaku masalah yang tidak dijaga seperti beberapa aktiviti yang dirancang tidak dapat dijalankan kerana majlis lain sedang berlangsung pada masa yang sama. Di samping itu, masalah pembuangan sampah sarap merata-rata itu dapat dibendung jika tong sampah awam itu dikosongkan mengikut jadual kutipan sampah yang ditetapkan oleh Majlis Pemandaran kawasan tersebut. Seterusnya saya memberikan kepada Aziz. Baik, terima kasih Nazatul Alia. Kita teruskan pula dengan manfaat program khidmat masyarakat. Jadi seperti yang anda tahu, program khidmat masyarakat ini adalah salah satu bentuk komitmen dan tindakan memenuhi tanggungjawab terhadap masyarakat sosial sekitar. Oleh demikian, terdapat banyak kebaikan serta manfaat yang dapat diperoleh daripada aktiviti kebajikan ini. Yang pertama, kita dapat meringankan beban sesetengah pihak dalam menjaga kelestarian tempat awam. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai peralatan yang tidak mampu dipelihara oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, di tempat yang kami lakukan pada hari pertama iaitu di Masjid Teras Jenang, Seksyen 14, ada beberapa peralatan itu terlalu tinggi untuk dicapai atas faktor umur pekerjanya seperti beberapa buah kipas dan lampu. Dan pihak masjid juga menghadapi kekangan tenaga pekerja pembersihan. Hal ini secara tidak langsung, kami dapat membantu pekerja-pekerja pembersihan di masjid dengan menyumbang tenaga pekerja untuk membersihkan peralatan-peralatan di masjid itu. Yang kedua, kita dapat memupuk semangat patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan melakukan aktiviti pembersihan di kawasan awam, contohnya seperti di pantai, kita akan merasakan betapa pentingnya peranan kita sebagai masyarakat dalam menjaga kesejahteraan sebuah negara yang tercinta. Selain itu, kita juga dapat menjadi satu contoh kepada masyarakat lain bahawa menjaga kebersihan tempat awam itu adalah salah satu bukti bahawa kita adalah rakyat yang prihatin antara komuniti masyarakat Malaysia. Akhir sekali, dalam dapat mengaplikasikan pengetahuan dan amalan nilai sivik dalam diri setiap individu. Hal ini demikian kerana dengan melakukan aktiviti kebajikan ini, kita dapat meningkatkan lagi sifat kerjasama antara masyarakat. Contohnya kami bersama-sama berganding bahu dalam memelihara kemudahan awam di masjid serta pantai agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan aman dan selesa. Baik, untuk meneruskan pembentangan, saya serahkan kepada Nisa Natasha. Terima kasih Haziq. Bagi cadangan penambahbaikan di masjid, pihak masjid hendaklah mengambil pekerja lebihan atas kerja-kerja yang perlu dibuat di masjid seperti mengemas, mencuci dan mengelap masjid. Selain itu juga, masjid perlu ada lebihan alat-alatan kebersihan seperti kain buruk untuk mengelap cermin atau kayu. Bagi di pantai pula, orang ramai hendaklah ada sikap bertanggungjawab dalam diri dengan tidak membuang sampah sarap merata tempat dengan membawa plastik sampah yang dibawa ke rumah dari rumah ke pantai. Pihak yang menjaga pantai itu juga perlu menambahkan tempat pembuangan sampah atau tong sampah untuk memudahkan masyarakat untuk meletakkan sampah yang telah dikumpul di satu tempat tanpa membuang di kawasan pesisiran pantai dan air laut. Seterusnya saya serahkan kepada Siti Nur Najwa. Okay, baik, terima kasih Nisa Natasha. Kesimpulan program khidmat masyarakat ini adalah program khidmat masyarakat adalah salah satu tindakan yang memberi bantuan kepada golongan masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan. Aktiviti pembersihan dan gotong royong di Masjid Teras Jenang yang terletak di Bangi dan Pantai Bagan Lalang yang terletak di Sepang berjaya dilaksanakan dengan baik. Antara nilai murni yang dapat pelajar terapkan dalam diri ialah semangat kerjasama dalam kumpulan dengan membagikan tugas untuk bergotong royong bersama-sama. Selain itu, ia juga dapat membuka mata para pelajar bahawa penjagaan alam sekitar haruslah diambil berat jika mahu golongan masyarakat ingin hidup dengan keadaan sekeliling yang bersih. Mengeratkan silaturahim juga adalah salah satu nilai murni yang pelajar dapat apabila saling berkenalan dengan ahli jawatan kuasa masjid serta ahli kumpulan yang lain.
Program ini wajarlah diteruskan lagi untuk kebersihan alam sekitar dan tempat awam agar ia dapat digunakan dengan selesa oleh golongan masyarakat. Kesimpulannya, program ini dapat membantu pelajar mengendalikan sesuatu projek atau program dan meneruskan usaha murni berkhidmat kepada masyarakat tanpa berbilang bangsa, kaum dan agama. Sebelum kami mengakhiri pembentangan pada hari ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah subjek khidmat masyarakat MPU 2412 iaitu Puan Fatin Farhana binti Rusli yang banyak membimbing, memberi penerangan dan menunjuk ajar kami dalam menyiapkan tugasan khidmat masyarakat ini. Sekian, terima kasih.